Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Kestabilan politik dalam negara membolehkan kerajaan perpaduan memberikan fokus terbaik membangun dan mengembangkan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik pada tahun hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan menumpukan usaha mempertingkatkan pelaburan domestik dan menarik lebih banyak pelaburan dari luar. Selain itu, kerjasama yang diterima daripada ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan juga secara tidak langsung membantu pentadbirannya lebih tersusun dan berkesan. Beliau berkata demikian pada sesi dialog bersama Ketua Pengarang dan Editor Kanan Media di Putrajaya. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan duti import terhadap kertas akhbar dipertimbang untuk disemak semula. Keputusan itu bakal memberi keseimbangan kepada industri media cetak dan pendapatan kerajaan. Jelas beliau, perkara terbabit akan dibincangkan bersama Kementerian Keuangan. Pertimbangan dilaksana susulan rungutan pihak industri media cetak yang mendakwa terbeban selepas pengilang dalam negara tidak lagi menjalankan perniagaan tersebut. Justru mereka terpaksa mengimport kertas dari luar negara untuk cetakan akhbar. Bekalan ayam mentah dijamin mencukupi sepanjang musim perayaan sehingga tahun depan. Malah, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah bersedia memastikan bekalan itu mencukupi bagi menghadapi dua perayaan terdekat iaitu Hari Krismas dan Tahun Baharu Cina. Krismas ni selalunya tidak melibatkan banyak, tapi Chinese New Year ya. Kemudian diikuti dengan Ramadan dan Aidilfitri. Itu memang perlu ada keperluan kecukupan bahan-bahan makanan itu. Kita bekerjasama dengan semua kementerian. InsyaAllah ada cukup, insyaAllah. Cukup, insyaAllah. Sentiasa ada cukup. Pangan tunai rahmah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara Amanah 2023 di Klang, Selangor. Kekang kewujudan kartel dalam bentuk pakatan harga, pasaran, pengeluaran dan penipuan bidaan dalam pasaran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasa Akta Persaingan 2010. Saya fikir semalam, 2 hari lepas, 22 hari bulan itu satu kes terbesar semenjak MyCC ditubuhkan pada tahun 2011 yang lalu. Penalti yang melibatkan 5 syarikat dengan nilai 415 juta itu merupakan kes terbesar. Dan saya mengharapkan dengan adanya kes ini ia boleh menjadi deterrence, peringatan kepada pihak industri supaya menjunjung etika dalam berniaga dan sama-sama kita menegakkan dan mewujudkan persaingan yang sihat. Semua pemilik premis perniagaan di Kuala Lumpur diingatkan supaya mematuhi segala peraturan ditetapkan di BKL, khususnya melibatkan pekerja asing. Ia bagi mengelak risiko penarikan atau penggantungan lesen perniagaan masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, pemantauan berkala akan terus dilakukan di BKL. Sebelum ini seramai 1,101 parti ditahan dalam operasi bersepadu tersebut. Menjelang sambutan perayaan Krismas, aliran trafik di lebuh raya negara bergerak perlahan tetapi lancar dengan pertambahan jumlah kenderaan semakin ketara. Laporannya kita terus bersama Muhammad Raswin Setia di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Baik, orang ramai memanfaatkan peluang tol percuma yang disediakan ataupun diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini, khususnya kepada mereka yang bakal meraihkan Hari Krismas pada Isnin depan. Dan setakat ini aliran trafik dilihat pertambahan jumlah kenderaan yang lebih ketara meningkat. Dan untuk perincian lanjut kita bersama dengan Puan Sharifah Nazatul Maslama Wan Fadilah yang merupakan penolong pengarah pemantauan operasi LLM. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah. Baik, setakat ini Puan, bagaimana perkembangan aliran trafik setakat pukul 5 petang tadi?
Alright, Assalamualaikum dan selamat petang kepada pengguna. Keadaan trafik sehingga pada pukul 5 petang masih meningkat semenjak tengah hari tadi. Untuk itu kita pergi kepada perincian CCTV di LLM ini. Untuk keadaan di Slim River ke arah Sungai, kita dapati trafik ke arah ke utara bergerak perlahan namun terkawal. Walaupun di kawasan Juru kita dapati trafik ke arah selatan didapati didapati sesak dan seterusnya kita bawakan ke arah selatan. Kita dapati trafik di kedua-dua arah adalah terkawal dan pada masa ini trafik terus meningkat. Seterusnya saya bawakan penonton ke CCTV di Plaza Tol Gombak. Kita dapati trafik menghala ke timur di Plaza Tol Gombak masih bertali arus sehingga ke Genting Sempah. Baik, itu merupakan lebuh raya berhutang utama negara menuju ke utara, timur dan juga selatan, dan seperti yang dijangkakan pertambahan akan mencecah lebih 2 juta sehari kenderaan, dan faktor cuaca juga akan menjadi satu isu juga untuk yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi bagaimana Puan dari pihak LLM untuk langkah-langkah bagi pengguna melancarkan aliran trafik sepanjang perjalanan? Okey, betul Raswin. Sejak dari semalam kita dapati jangkaan kita tepat di mana trafik ke arah timur melalui lebuh raya KL Kara, LPT 1 dan LPT 2 adalah mencecah melebihi 300,000, dan manakala ke arah timur, ke arah utara dan selatan di lebuh raya plus ia telah menjejah menghampiri 2 juta kenderaan. So saya kira di sini kita anggarkan jumlah jangkaan trafik masih sama pada hari ini sehingga ke lewat malam nanti bersempena dengan pemberian tol percuma oleh pihak kerajaan. Dan ini merupakan hari yang pertama, bermulanya 23 hari sampai ke pukul 11.59 malam nanti, dan akan disambung lagi pada 26 Disember nanti selepas hari Christmas. Dan kita juga mungkin daripada PLM ada nasihat untuk pengguna-pengguna yang menggunakan lebuh raya sepanjang perjalanan ataupun sepanjang musim perayaan ini. Alright, kepada pengguna ingin saya ingatkan di sini di mana kita juga telah mengaktifkan Smart Lane bermula semalam sehingga 1 Januari kelak di beberapa lokasi yang telah dipilih di lebuh raya utara selatan. Kita dapati dengan adanya penggunaan lorong kecemasan ini sebenarnya telah membantu dari segi kapasiti lorong sedia ada. Baik, akhir sekali mungkin nasihat daripada Puan untuk pengguna-pengguna yang ini sekarang dah menuju ke destinasi kampung halaman masing-masing yang nak balik lagi nanti pada 26 hari bulan. Okey, bagi yang sedang dalam perjalanan, saya nasihatkan untuk jangan memperlahan kenderaan semata-mata untuk melihat kemalangan di lebuh raya kerana ia akan memperlahankan trafik sedia ada. Sekiranya mengantuk, dapatkan rehat secukupnya sebelum ni, dan untuk balik kampung nanti selepas untuk tahun baru 2024, saya sarankan pengguna untuk rancang perjalanan anda supaya perjalanan menjadi lebih lancar dan selamat. Terima kasih. Baik, itu dia tadi Puan Sharifah Nazatu Maslama Wan Fadilah. Terima kasih Puan, yang merupakan penolong pengarah pemantauan operasi LLM yang memberikan perincian lanjut mengenai perkembangan semasa aliran trafik sempena dengan pemberian tol percuma hari ini sempena hari Christmas. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya, selamat sampai ke destinasi, rancang perjalanan anda lebih awal, dan yang paling penting patuhi had kelajuan semasa berada di lebuh raya. Daripada saya, Muhammad Rasmin Setia, selamat menyambut hari Christmas dan tahun baru. Dan kita kembali bersama dengan Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Raswin. Situasi banjir di Kelantan semakin pulih apabila penduduk terjejas banjir di negeri itu terus berkurangan kepada 896 orang daripada 254 keluarga, membabitkan daerah Pasir Mas setakat jam 4 petang tadi. Bagi mengetahui situasi semasa banjir di Kelantan, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini situasi banjir di Kelantan semakin menurun. Walau bagaimanapun 30 minit sementara PPS masih dibuka di daerah Pasir Mas setakat jam 4 petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai di daerah itu adalah di PPS SK Gual Tok Deh, iaitu seramai 530 orang daripada 278 keluarga. Diikuti Gua Periuk dan SMK Baruh Pial. Laman Public Info Banjir JPS melaporkan paras air Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan paras melebihi waspada. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia semalam mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk di beberapa kawasan di Kelantan bermula hari ini sehingga Isnin ini. Menurut kenyataan Met Malaysia di Kelantan, amaran hujan berterusan tahap buruk itu dijangka berlaku di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan yang diramalkan berlaku di dua daerah, iaitu di Kuala Kerai dan di Jeli dan Gua Musang. Dalam pada itu, Jabatan Perairan dan Saliran JPS dalam kenyataan malam tadi mengatakan beberapa daerah di Kelantan dijangka dilanda banjir bermula esok hingga Isnin ini. Menurut JPS, ia membabitkan lembangan Sungai Golok, Sungai Kelantan, Sungai Pengkalan Angka, Sungai Gali, Sungai Kemasin dan Sungai Semerak di daerah-daerah berkenaan. JPS turut memaklumkan banjir boleh berlaku lebih awal atau lewat dari tarikh yang dijangka dan penduduk di kawasan diminta berwaspada peka dengan arahan pihak berkuasa serta mendapat maklumat semasa melalui laman web Public Info Banjir atau laman Facebook Public Info Banjir. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa banjir di Kelantan untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Terengganu mula dilanda hujan lebat sejak pagi tadi. Namun setakat 4 petang, tiada kawasan terjejas banjir. Tinjauan dilakukan sekitar Bandaraya Kuala Terengganu dan Kuala Nerus mendapati hujan lebat berserta angin kuat berlaku termasuk sepanjang pantai seberang Takir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, Insinyur Hanizan Rahman ketika dihubungi memaklumkan pihaknya sentiasa melakukan pemantauan di semua stesen utama di seluruh Terengganu. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atikah Marziah Muhtar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada amaran hujan berterusan yang kini berkuat kuasa. Baik, negeri Kelantan, Terengganu juga melibatkan daerah Jerantot dan Kuantan kini sudah dinaik taraf ke peringkat bahaya, manakala lain-lain kawasan bagi negeri Pahang kini berada dalam peringkat buruk dan juga waspada. Sementara itu, bagi negeri Johor pula melibatkan daerah Mersing dan juga Kota Tinggi kini juga dijangkakan masih lagi berpotensi untuk menerima hujan berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok. Orang awam di kawasan yang terlibat, terutamanya di kawasan yang bertanda merah ini, diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang berpotensi untuk berlaku di kawasan anda. Baik, selain itu, Jabatan Meteorologi Malaysia turut meramalkan keadaan hujan berterusan untuk berlaku di sekitar negeri Perlis, Kedah dan juga Perak seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning ini, dengan potensi hujan berterusan untuk berlaku bermula pada hari esok sehingga 25 Disember nanti. Selain itu, menerusi data hujan yang terkini, terdapat beberapa stesen meteorologi yang kini mencatatkan bacaan hujan tertinggi, iaitu melibatkan daerah dan juga Kuala Terengganu serta di sekitar daerah Mersing yang masing-masing mencatatkan bacaan 104.9 mm, 95.6 dan juga 82.4 mm. Malaysia menjangkakan lain-lain kawasan terutamanya bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga utara negeri Pahang akan menerima intensiti hujan yang lebih tinggi
pada malam nanti. Baik, seterusnya menerusi paparan imej kamera radar yang terkini pula, diperhatikan ketika ini keadaan hujan masih lagi berterusan berlaku melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang serta timur negeri Johor, dengan kelompok awan yang membawa hujan ini dijangkakan akan bergerak ke arah baratan dan sekaligus boleh memberikan kesan keadaan hujan, juga melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung, termasuklah melibatkan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan dan juga Melaka menjelang malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, buat masa ini keadaan hujan di 1-2 tempat yang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Pedalaman negeri Sabah juga melibatkan bahagian sandakan negeri Sabah yang dijangkakan akan beransur reda menjelang ke malam nanti. Baik, keadaan duruan monsun yang ketika ini berlaku juga turut boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora bagi kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini, turut meliputi kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang rekreasi pantai dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, iaitu sekurang-kurangnya sehingga 25 Disember nanti. Kerana dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Kembali semula dalam Berita Wilayah. Tumpuan dari negeri di bawah Bayu petang ini, mayat bayi perempuan ditemukan dalam tong sampah sanitasi. Laporannya terus sahaja bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Baik, Zahira. Mayat bayi perempuan yang cukup sifat ditemukan di dalam tong sampah sanitasi di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu kemarin. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Kalsum Idris, dalam satu kenyataan memaklumkan polis menerima aduan daripada seorang penyelia syarikat pembersihan yang menemukan mayat bayi itu ketika menukar plastik tong sampah sanitasi pada kira-kira 9.40 malam. Hasil pemeriksaan polis di tempat kejadian mendapati mayat bayi itu dibalut dengan tuala. Superintenden Kalsum berkata, polis sedang menjalankan siasatan menerusi rakaman liter tertutup di kawasan kejadian selain membuat risikan untuk mengenal pasti suspek.
Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kes itu diminta berhubung dengan Inspektor Hatika Ahmad, Ilyas Abdul Ghani di talian 016 833 7243. Seramai 400 penerima terdiri daripada golongan B40 di kawasan Kadamayan dan Pinampang telah menerima agihan barangan keperluan harian dan inisiatif cermin mata melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedict berkata, CSR Pernas itu bagi membantu golongan yang memerlukan terutama di kawasan luar bandar. Menjadi sebahagian daripada inisiatif kita untuk membantu masyarakat yang memerlukan dalam konteks kita menuktahkan kemiskinan misalnya, kerana kita membantu keperluan bakul makanan dan juga cermin mata bagi yang memerlukan. Datuk Iwan berharap lebih banyak agensi kerajaan serta syarikat korporat melaksanakan CSR untuk membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Permas Tengku Muhammad Fadil Tengku Hamzah memberitahu sebanyak 490 cermin mata telah diberikan kepada golongan memerlukan menerusi 22 program CSR dalam tahun 2023. Ini merupakan inisiatif daripada pihak kementerian bersama dengan Pernas dan juga bersama dengan rakan kerjasama kita, Focus Point, untuk kita datang masuk ke dalam kawasan-kawasan luar bandar bagi memberi mereka sumbangan. Terdahulu, Datuk Iwan turut menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak 9 sebelah Mukim Ulu Wariu, Kota Belud. Biro Kemasyarakatan Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Kasih Malaysia akan melaksanakan lebih banyak program amal dan kebajikan mulai tahun depan. Ketuanya Datin Koni Parantis berkata program menyantuni masyarakat kaum Tionghoa yang memerlukan akan menjadi pembuka tirai program Kasih Malaysia tahun depan. Pengurusi Kasih Malaysia iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Wan Aziza turut menyatakan bahawa program ini bukan sahaja tertumpu kepada perayaan Krismas tapi diadakan kepada ahli sambutan Deepavali, Tahun Baru Cina, Hari Raya di seluruh Malaysia. Datin Koni yang juga isteri Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui pemberita selepas majlis menyantuni ibu tunggal sempena perayaan Krismas di Penampang. Program perintis ini akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha mengenal pasti golongan memerlukan dan tidak terhad kepada wanita dan kanak-kanak. Pada majlis ini, Datin Koni turut menyerahkan dana RM5,000 bagi membiayai aktiviti sosial dan kebajikan Persatuan Ibu Tunggal Daerah Penampang yang mempunyai 300 ahli. Sukan Sabah Saga edisi ke-10 2023 secara rasminya melabuhkan tirainya semalam. Majlis penutupan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin di Stadium Universiti Malaysia Sabah. Saga kali ini menyaksikan Kota Kinabalu sebagai tuan rumah mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi lepas dengan merangkul 32 pingat emas, 25 perak dan 30 gangsa. Keningau di tempat kedua dengan 18 emas, 15 perak dan 25 gangsa, manakala tempat ketiga dimenangi Sandakan dengan 15 emas, 10 perak dan 21 gangsa. Sementara itu, atlet berbasikal tawau Akmal Takif Begundi dan atlet berbasikal ranau Riviona Magdalene Devin masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kejohanan. Datuk Elron yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Induk Kejohanan Saga 2023 kemudiannya menyerahkan bendera Kejohanan Saga kepada tuan rumah seterusnya iaitu Tawau.
Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Elron berterima kasih kepada Kerajaan Negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor kerana terus memberi sokongan dan semangat bagi menjayakan kejohanan dui tahunan berprestij ini. Beliau berkata SAGA merupakan salah satu medan mengenal pasti atlet-atlet berpotensi untuk membawa cabaran Sabah ke kejohanan peringkat kebangsaan khususnya di Sukan Malaysia, SUKMA. Dalam pada itu, Dato' Elron berkata kementeriannya akan terus memajukan bidang sukan menerusi pelaksanaan program sukan komuniti dan penganjuran sukan berprestasi tinggi. Beliau berkata KBS juga akan memperbanyak aktiviti sukan pada 2024 melalui program aktif budaya sukan teras aspirasi famili sehat bertujuan supaya masyarakat mengamalkan gaya hidup sehat dan cergas. Sementara itu, Dato' Elron memberitahu daerah Kunak, Kuala Penyu dan Tuaran antara daerah yang menonjol sepanjang Sukan Sabah 2023. Peningkatan paling ketara adalah daerah Kunak yang berjaya mendapat 4 pingat emas sekaligus menamatkan kemarau pingat mereka di temasya itu. Sementara itu, Kuala Penyu berjaya memecahkan rekod kejohanan 12 tahun sukan olahraga dalam acara 400 meter lelaki dan 4x400 meter lelaki. Dato' Elron berkata secara keseluruhannya, SAGA 2023 berjalan lancar. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Elron memberitahu Jawatan Kuasa Teknika dan Pertandingan akan memperkenal 28 jenis sukan teras dalam edisi SAGA akan datang berbanding 22 jenis sukan pada edisi kali ini. Kesemua sukan yang akan dipertandingkan itu adalah termasuk dalam sukan teras negara. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira dari sungai hingga ke segara Palestin. Pasti merdeka. Baik, terima kasih Ann langsung dari Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak prihatin dalam membangunkan modal insan dengan mengutamakan pendidikan. Kita langsung saja bersama Buma Win di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Terima kasih Zahira. Sarawak prihatin dalam membangunkan modal insannya untuk menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, ke arah itu salah satu perkara utama yang diberi perhatian oleh kerajaan adalah pendidikan. Pelbagai inisiatif telah dan akan dilaksanakan untuk memastikan pembangunan modal insan dari peringkat bangku sekolah hingga ke institusi pengajian tinggi antaranya seperti pertukaran pelajar di bawah program Yayasan Sarawak ke Semenanjung atau institusi antarabangsa menyediakan kemudahan pendidikan berkualiti serta menaik taraf sekolah-sekolah daif. Beliau yakin hasrat untuk membangunkan agenda digital di negeri ini akan tercapai dengan adanya modal insan yang berkualiti. Beliau berucap pada majlis makan malam penutupan lawatan Muhibah ke Sarawak, pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Majlis Amanah Rakyat MARA, pengetua dan guru pengawas program pertukaran pelajar Yayasan Sarawak di Kuching semalam. Dato' Abdullah juga menyeru agar ibu bapa memberi galakan kepada anak-anak untuk menyertai program pertukaran pelajar untuk mendisiplinkan dan membuka minda anak-anak. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan majlis pertukaran memorandum perjanjian antara Yayasan Sarawak dan Petronas. Baik, Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal MIRI POKUFM sentiasa proaktif dalam menjalankan pelbagai aktiviti antaranya menyediakan tempat penginapan sementara ataupun homestay kepada ahli-ahlinya. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata, walaupun menghadapi cabaran dari segi pergerakan fizikal, namun mereka sangat proaktif dan berdikari. Walaupun they have some challenges physically, but then they can among themselves being united they can do quite a fair bit of things Of course, I always like to say that they are a fantastic group
Yeah, they are not there to just sit down tunggu saja, but they on their own. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Pusat Aktiviti Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri, Pokok FM di Jalan Pantai Miri baru-baru ini. Sementara itu, Setiausaha Pokok FM Abdul Aziz Ibrahim menjelaskan homestay tersebut merupakan kemudahan untuk setiap ahli membuat sebarang persiapan aktiviti yang akan dijalankan. Untuk program homestay itu sebenarnya dia fokus kepada ahli OKU kita, di mana setiap kali program dan aktiviti yang kita adakan sehari sebelum dan sehari selepas tu kita akan buat homestay. Tambahnya, untuk perancangan jangka masa panjang, mereka berhasrat untuk membuat homestay ini sebagai satu produk perkhidmatan di samping memberi peluang pekerjaan kepada ahlinya. Seramai 1,108 orang guru baharu terdiri daripada siswazah keluaran universiti awam dan swasta telah ditempatkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Sarawak berkuat kuasa pada 28 Disember ini. Menurut kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS hari ini, daripada jumlah tersebut, seramai 422 orang guru ditempatkan di sekolah rendah manakala 686 orang guru di sekolah menengah. JPNS dalam kenyataannya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan pihak KPM, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP Cawangan Sarawak dalam membantu mengatasi masalah kekurangan guru di Sarawak. Untuk itu, JPNS akan sentiasa bekerjasama erat dengan pihak KPM, SPP dan semua pemegang taruh sektor pendidikan dari semasa ke semasa bagi memastikan isu kekurangan guru di Sarawak dapat diatasi. Operasi mencari dan menyelamat cari lamat seorang nelayan Indonesia yang disyaki hilang di perairan Pulau Bruit oleh pasukan penyelamat masih belum menemukan sebarang petunjuk baharu. Menurut Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Gilbert Tinggat Numpang, Maritim Rescue Subcenter MRSC Kuching telah mengkoordinasikan op cari selamat bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Pasukan Polis Marin PPM dengan kekuatan keseluruhan anggota seramai 53 orang. Jelasnya, keluasan sektor pencarian merangkumi 95 batu nautika persegi di sekitar utara Pulau Bruit dan pesisir pantai. Beliau dalam kenyataan medianya memberitahu keadaan laut dan cuaca di lokasi kejadian baik dengan kelajuan angin 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Sebanyak 3 aset telah diatur gerak dalam op cari lamat tersebut melibatkan aset maritim Malaysia dan pasukan Polis Marine. Dengan mengambil kira jumlah keluasan sektor pencarian sehingga hari ketiga iaitu 168 batu persegi dan masih tiada sebarang petunjuk, op cari lamat telah ditamatkan dan pangkalan hadapan cari lamat PHC dibubarkan pada pukul 5 petang semalam. Maritim Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua agensi sahabat yang terlibat dalam op cari lamat tersebut. Op cari lamat ini akan disambung semula sekiranya terdapat sebarang penemuan baharu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Untuk paparan berita dari Bandaraya Melaka bersejarah, kita bersama-sama dengan Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan. Ya Zahira, Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024 yang bakal membuka tirai beberapa hari sahaja lagi akan mempunyai tema khusus pada setiap bulan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata antara tema yang diadakan termasuk acara pelancongan sukan yang dijadual berlangsung sepanjang bulan Mei. Pelbagai acara sukan akan dihimpunkan sepanjang bulan itu dengan tema Let's Fit Together. Dia dalam siri Tahun Melawat Melaka, setiap bulan ada punya tema yang tersendiri. Jadi apabila tiba bulan sukan, kita letakkan semua acara sukan sebagai salah satu daripada acara-acara menarik untuk menarik pelancong ke datang. Bukan saja sukan yang dah sedia ada, tapi sukan-sukan tradisional juga akan dimuatkan. Kerana memupuk seni dan budaya
dalam membina Melaka sebagai sebuah negeri pelancongan, kita akan dapat membawa nilai-nilai sukan tradisional ini sebagai satu nilai-nilai seni yang akan kita kembangkan dalam bulan tersebut. Antara acara sukan yang diadakan termasuk bola sepak, bola jaring serta sukan tradisional. Ini pula sempena cuti umum baharu Melaka pada 20 Februari 2024 nanti. Semua perkhidmatan pelancongan di Melaka ditawarkan secara percuma kepada pengunjung sepanjang hari itu. Ia termasuk perkhidmatan bot pelancongan Melaka River Cruise, Menara Taming Sari dan Zoo Melaka. Diberikan perkhidmatan River Cruise secara percuma, menikmati pemandangan dari Menara Taming Sari juga diberi percuma, dan masuk ke Zoo Melaka akan diberi secara percuma. It's free for all. Dan kita akan mengawal perjalanan juga bagi memastikan bahawa kita menepati tempoh perjalanan dan keselamatan mengikut syarat-syarat yang akan ditentukan. Tapi datanglah, Melaka memberikan, menawarkan semua perkhidmatan percuma kepada pengunjung dan pelancong datang ke Melaka pada 20 hari bulan 2 tahun 2024. 20 Februari merupakan cuti umum baharu di Melaka sempena Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Negara dan menggantikan cuti pengisytiharan Melaka Bandaraya Bersejarah. Fama Melaka akan membuka kios Agro Bazar dengan kerjasama pihak hotel sempena Tahun Melawat Melaka. Sebuah hotel di Aikroh dipilih sebagai projek rintis. Projek berkenaan akan dilaksana bermula Januari 2024 hingga penghujung 2025. Bagi kita menjalankan, mempromosikan produk-produk negeri Melaka seperti kuih bakar, dodol, belacannya, cencaluknya, untuk kita jual kepada pengunjung melalui satu pakej. Dan juga kita juga membawa buah-buahan bermusim daripada seluruh Malaysia. Sekiranya mendapat sambutan menggalakkan, ia akan diteruskan di semua hotel di Melaka. Dalam pada itu, Fama Melaka mensasarkan 400 lokasi agro madani dengan nilai jualan sebanyak RM4 juta tahun depan. Sambutan ulang tahun Regimen Gerak Khas ke-58 Fasa 2 meriah dengan penglibatan orang awam. Ia bagi memberi peluang orang awam mengenali Regimen GGK lebih dekat, selain dapat memberi pendedahan mengenai peranan pasukan itu dalam keselamatan negara. Pelbagai persembahan dan aktiviti disediakan sempena sambutan yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam hingga esok. Antaranya pameran aset dan kepakaran GGK, Gerak Khas Skydive Challenge, Zumba dan pelbagai aktiviti sukan lain. Harapan kami di dalam tentera darat terutamanya, kita nak mengeratkan lagi perhubungan di antara tentera dan juga dengan orang-orang rakyat kita. Kerana ini diperlukan bila kita bercakap sebagai berkenaan dengan whole government and whole society. Jadi itu harapan saya untuk akan datang. Kita akan teruskan juga dengan aktiviti-aktiviti seperti ini untuk kita mengeratkan lagi perhubungan di antara tentera dan juga orang awam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada sambutan Regimen Gerak Khas ke-58 Fasa 2 di Kem Sungai Udang, Melaka. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam hormat. Baik, terima kasih Ashikin. 90 ekor ikan hiasan pelbagai jenis dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS dengan kerjasama Jabatan Kastam di Kompleks CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI. Semua rampasan yang cuba diseluduk masuk dari Singapura pada semalam itu bernilai RM2,000. Pengarah MAKIS Johor Edi Putra Mat Yusof dalam kenyataan berkata pihaknya berjaya merampas 5 kotak berisi ikan hiasan pelbagai jenis. Pemandu kereta seorang lelaki tempatan lingkungan 30-an ditahan bagi diambil keterangan sebelum dilepaskan. Kes disiasat mengikut semalam Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 11-3 Akta sama. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya.
Kalender kejuaraan Cup Premier Malaysia musim 2024 menyaksikan 10 pusingan bakal berlangsung dengan saingan pembuka tirai dijadual bermula di Litar Jasin Bestari, Melaka, Mac depan. Pengumuman rasmi itu dimaklumkan promotor kejuaraan Safi Mutual SAM dan pengarah promosinya Ron Hawk menyatakan ia bukti pencapaian bermakna buat mereka. Usaha mereka selama 3 dekad dalam pembinaan dan pembangunan sukan pemotoran dua roda di peringkat nasional membuahkan hasil. Musim 2023 yang tamat November lalu menyaksikan gelaran juara keseluruhan kelas utama CP150 menjadi milik pelumba Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing Akid Aziz. Pasukan CKJ Racing turut meraih penamat musim cemerlang apabila seorang lagi pelumbanya Ahmad Alif Aman muncul sebagai naib juara keseluruhan di belakang rakan sepasukannya. Tindakan 5 syarikat pengeluar makanan ayam bersekongkol menetap dan mengawal harga ayam disifatkan sebagai pengkhianat negara. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzias Saleh, tindakan itu menyebabkan kerajaan sukar untuk mengawal harga ayam sekaligus merencatkan usaha meringankan kos sara hidup rakyat. Kerajaan telah memperuntukkan berbilion ringgit bagi subsidi pengeluaran ayam setiap tahun. Justru syarikat terbabit tak sewajarnya menaikkan harga kos pengeluaran makanan itu. Bila kartel dah dibenteras, mereka tak boleh kawal lagi dah kos harga makanan tu, maka apabila kita boleh kawal harga ayam di peringkat peruncitan walaupun kita dah apung. Ya, kita tengok kita boleh kawal. Jadi sebab itu saya kata ianya pengkhianatan kepada negara. Ya. Kerana harga subsidi itu ialah subsidi di peringkat pengeluaran. Ya, dan di situlah mereka naikkan harga kos pengeluaran. Ya, dengan berpakat. Mereka berpakat. Jadi kalau pengusaha pergi dekat syarikat ni harga macam ni, pengusaha pergi syarikat ni harga dia sama. 5 syarikat tu sama je. Jadi pengusaha tak ada pilihan. Tambahnya 5 syarikat terbabit menguasai 40% pasaran pengeluaran ayam di negara ini. Semalam 5 syarikat didenda 415.5 juta ringgit oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC selepas didapati bersalah menetap dan menyeragamkan secara bersama harga ayam untuk pasaran tempatan. Kerajaan Negeri Pahang mensasarkan untuk berada di kedudukan 5 terbaik dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak yang dijadual berlangsung pada Ogos depan. Exco Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata sasaran itu dilihat realistik memandang beberapa inisiatif telah dilaksanakan. Antara inisiatif tersebut adalah kenaikan allowance latihan atlet, kenaikan gaji jurulatih dan penubuhan tabung pembangunan sukan Majlis Sukan Pahang. Bila kita letak KPI, maknanya kita letak sasaran untuk sukan-sukan tertentu. Dan saya dah minta pengarah Majlis Sukan Pahang agar berusaha gigih memastikan Pahang untuk SUKMA tahun depan sekurang-kurangnya berada dalam kelompok 5 terbaik. Itu cabaran saya kepada beliau dan saya rasa kita boleh laksanakan. Kerajaan negeri juga meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta dalam belanjawan 2024 dalam usaha memperkasakan program latihan dan persediaan atlet. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Insentif Pahang Pride Athlete. Pada majlis itu, kerajaan negeri menyampaikan peruntukan RM300,000 dalam bentuk insentif kepada 1,000 atlet Pahang membabitkan sumbangan one-off RM300 seorang. KPDN Kelantan bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan dan Keselamatan di Sempadan Malaysia Thailand sepanjang musim banjir bagi mengelakkan daripada berlaku aktiviti penyeludupan. Pengarahnya Azman Ismail berkata, setiap kali berlaku musim bah, air sungai Golok akan melimpahi tebing dan menjadi antara faktor utama berlaku penyeludupan bekalan ke negara jiran.
Walaupun suka nak tak nak, kita kena buat. Itulah tugasan kita. Kita akan cuba sebaik mungkin. Kita ada PDRM, kita ada PJA, kita ada Marine dan juga kita ada Custom Immigration, beberapa agensi sepadan yang berada betul garis panas sepanjang masa. Pihak kami KPDN untuk kawal bekalan-bekalan supaya tidak keluar ke negara jiran. Itu tugasan-tugasan. Kami memang collaborate yang terbaiklah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi walkabout pematuhan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas tahun 2023 di Maiden Wholesale Hypermarket Kubang Kerian, Kota Baru. Perak bersetuju menyediakan lokasi pembinaan sebuah universiti bertaraf antarabangsa di Proton City, Tanjung Malim seperti mana dicadangkan Zhejiang Geely Holding Group Co Limited, Geely. Menteri Besarnya Datuk Seri Sarani Mohamad berkata perkara itu telah dibincangkan 2 minggu lepas semasa kunjungan pihak pengurusan kanan syarikat berkenaan ke negeri itu. Jelasnya cadangan tersebut susulan daripada pelaburan Geely sebanyak 32 bilion ringgit menerusi projek Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di daerah tersebut. Tapi dia berhasrat untuk membangunkan sebuah universiti Geely. Di negeri China, tiap-tiap pusat urusan dia ada satu universiti. Jadi di Perak dia nak buat satu universiti. Maknanya universiti itu nanti akan melahirkan bakat-bakat muda dalam bidang TVET dan juga teknologi otomotif. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan sidang Dewan Belia Negeri Perak kali keempat tahun 2023 di bangunan Perak Darul Rizwan. Susulan pelarasan tarif elektrik bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024, kalangan pengguna yang ditemui menyambut baik pengumuman tersebut yang disifatkan adil dan berharap lebih banyak penerangan dijelaskan. Haruslah mengikut arus perdana. Kita perlu gunakan social media yang lebih ke arah video seperti TikTok, IG, Reel. Kita perlu gunakan kaedah-kaedah media baru supaya rakyat dapat jelas dan dapat terima apa yang dimaksudkan oleh TMB tentang keadaan penarafan dan juga apa yang dimaksudkan oleh Suruhanjaya Tenaga baru-baru ini. Kita kebanyakannya tak guna elektrik banyak sangat. Mostly benda tu akan efek kepada industri sahaja. So even dekat rumah, dekat office pun kita tak guna banyak kan elektrik itu. So bagi saya benda tu tak terjejas sangat kepada pengguna macam kita macam orang awam. Saya rasa perlu jika kalau boleh Tenaga Nasional Berhad, Suruhanjaya Tenaga ataupun pihak-pihak berkenaan untuk berikan sedikit penerangan lebih lanjut ataupun sedikit infografik yang memberikan lebih banyak penerangan dan mengurangkan kegusaran di kalangan rakyat pada hari ini. Sebagai pengguna domestik, perkara ini tidak perlu dibesarkan kerana harga tarif domestik itu adalah sama seperti apa yang dimaklumkanlah. Harapnya lepas ni informasi itu lebihlah kepada pengguna supaya perkara-perkara atau isu ini tidak lagi diperbesarkan. Di Perlis, sebanyak 199 program jualan rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPJN negeri tersebut. Sehingga kini program tersebut telah memberi manfaat kepada lebih 200,000 rakyat Perlis. Menurut Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Datuk Rohaizi Bahari, program yang berlangsung setiap minggu di lokasi terpilih itu telah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Maknum balas yang kita terima sepanjang pelaksanaan tahun pertama PJR bagi tahun ini, kita akan menambah baik lagi lah. Dan sebagaimana kita sedia maklum, bagi tahun 2024 kerajaan telah menambah peruntukan sebanyak 200 juta ringgit dan kita di peringkat KPDN Ibu Pejabat akan meneliti semula dari segi program-program nak dilaksanakan, kekerapan dan juga melibatkan jumlah peruntukan akan bertambahlah secara automatiknya bagi setiap negeri akan bertambahlah.
Beliau ditemui media pada pelancaran Karnival Jelajah Jualan Rahmah Kasih Sayang Mai Pakat Mai Perlis serta Moktis Tua Pesta Aiskrim di pekarangan Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Pengguna perlu membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN andai ada peniaga mengenakan syarat untuk pembelian gula di Pulau Pinang. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jigan berkata peniaga tidak dibenar meletakkan syarat pembelian 1 kilogram gula putih bertapis jernih untuk membeli gula pasir kasar. Jelas beliau tindakan itu merupakan satu bentuk kesalahan dan peniaga yang berbuat demikian boleh dikenakan tindakan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Perlu beli gula premium itu salah lah. Kita akan ambil tindakan lah. Tapi kalau pengguna sendiri memilih untuk beli gula premium dan kedai itu menjual gula premium, tak menjadi kesalahan lah. Dan setakat sekarang kita tak menerima apa-apa aduan ada kedai yang mensyaratkan pembelian gula premium sebelum beli gula subsidi ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah yang dialami oleh bekas pemain bola sepak Kedah era 80 dan 90-an, Abdul Rahman Tasu, 60 tahun, kini menderita akibat angin ahmar sejak 8 tahun lalu. Menurut isterinya Asmanida Ismail, keadaan itu menyebabkan terpaksa menjaga suaminya dengan kos perubatan, makan, minum dan urutan. Abdul Rahman kini berusia 60 tahun sudah mengalami serangan angin ahmar menyebabkan tidak mampu bergerak. Jelas Asmanida keadaan itu menyebabkan suaminya perlu diberi perhatian sepenuhnya dengan penjagaan dari segi ubatan dan pemakanan. Lepas tu ada orang daripada Thailand, daripada Naratiwat main mengurut di sini. Lepas tu kami pun minta tolong lah. Dia urut tapi dia main sat je, dia balik. Tapi dia main urut sekali je dia main. Terus boleh duduk. Alhamdulillah lah dia boleh duduk. Lepas tu bila kok nak angkat dia pun mana lutut dia boleh tolak sendiri bangun. Kalau tidak kok lah semua angkat, tarik dia tok di tepi katil, angkat dia naik ni nak tolak pergi beli air, nak mandi, nak apa. Bermula dengan membawa kucing jalanan sakit dan terbuang ke tempat kerja untuk dirawat dan dipelihara kira-kira 4 tahun lalu. Usaha itu memberikan idea kepada seorang pengusaha pusat pembangunan dan pendidikan Ummah membuka pusat penjagaan kucing jalanan dikenali sebagai Taman Kucing Madad. Laporan Siti Najiha Razak. Banyak kucing terbiar di jalanan memberi ilham kepada Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof. Dengan modal RM500,000, beliau membina taman kucing di pusat pengajiannya di Kampung Teluk, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Berkeluasan 2,400 kaki persegi, taman kucing ini dilengkapi pelbagai kemudahan seperti bilik rawatan, pembedahan dan kuarantin. Kita ada queue sampai lebih hampir 1,000 ekor yang nak masuk. Daripada situlah saya rasa tak apalah. Kita ada duit sikit waktu tu juga kita buat taman ataupun rumah kucing yang lebih kondusif lah untuk kucing-kucing kerana mereka pun ada hak mereka. Kucing yang diselamatkan dikuarantin terlebih dahulu, manakala yang sakit diasingkan di dalam bilik khas. Setiap kucing juga dijaga rapi dan diberikan suntikan vaksin. Pemeriksaan berjadual turut dilakukan termasuk oleh pegawai Jabatan Veterinar. Selain itu, Taman Kucing Madad mengalu-alukan orang ramai yang berminat mengambil kucing untuk dipelihara. Maka sebab tu daripada pihak tim rumah kucing kita sangat menekankan soal apa SOP yang mereka kena patuhi, baru kita akan benarkan untuk mereka ambil sebagai kucing angkat daripada sinilah. Ada lebih daripada 50 keluarga kucing angkat yang telah sah kita berikan daripada sini, insya-Allah. Taman Kucing Madad juga dijadikan pusat pembelajaran untuk orang ramai mengetahui tentang kepelbagaian kucing dan penjagaan haiwan itu. Kehadiran kucing yang unik dan beraneka ragam turut menjadi daya penarik. Saya minat kucing ni, saya rasa satu usaha yang sangat baik. Usaha murni, di samping kita nak selamatkan kucing-kucing jalanan tu, kita nak jaga dia dan orang yang minat kucing ni boleh datang tengok. Orang kata rumah kucing ni dah macam satu kelainan lah kan. Teman-teman macam cuti persekolahan ni,
ada jugalah tempat untuk masyarakat untuk menghala membawa anak-anak beriadah bercuti, misalnya cuti sekolah ni ada tempat lah juga kan. Rumah Kucing Madat menjadi pelabuhan kasih sayang bagi kucing-kucing yang mencari tempat untuk dipanggil rumah. Bersama kita membina sebuah masyarakat yang lebih penyayang terhadap hidupan lain yang kurang bernasib baik. Laporan Siti Najhah Razak untuk RTM. Lebih 1,500 aduan diterima pihak berkuasa tempatan PBT di Ipoh Perak berkenaan isu anjing dalam distres sepanjang tahun ini. Aduan yang diterima melibatkan kerisauan penduduk terhadap haiwan itu yang mampu menyumbang kepada masalah kesihatan, keselamatan dan ketenteraman awam, khususnya di penempatan penduduk. Ikuti laporan wartawan Amirul Ashraf Sainun. Dah kena ambil tindakan dan saya lihat kebanyakan anjing yang terbiar ni dah mula bila kita tak bagi makan dah mula gigit pula kepada anak-anak kita, jadi ancaman daripada kita. Kalau tak dijaga mungkin banyak yang akan mengganggu kepada image lah, mungkin kebersihan, mungkin kalau ada yang bawa penyakit tu pun akan membahayakan orang sekeliling lah. Kerisauan penduduk menyaksikan mereka mengambil keputusan melaporkan perkara tersebut kepada pihak berwajib. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain berkata, terdapat banyak kesan buruk akan berlaku sekiranya haiwan tersebut dibiarkan berkeliaran di jalanan. Dia kesan dia tu, dia boleh bawa penyakit. Dia bawa penyakit. Pasal dia ni ada masalah penyakit juga. Dan juga kita kena faham dia ada pro and cons. Bagi persatuan yang pencinta anjing, dia nak jaga. Tapi bagi orang yang ni, yang kontra ni, dia mahu kita ambil tindakan yang lebih tegas. Jadi ni kita kena ambil balance, keseimbangan. Yang bukan. Jelas beliau pihaknya turut bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dalam memastikan populasi haiwan itu dikawal. MBI menerusi unit kawalan anjing dalam distres digerakkan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Operasi sering dilakukan di kawasan perumahan sekitar Ipoh hasil aduan penduduk sekitar. Pengarah Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Ipoh Ahmad Zayadi Sudin berkata, pelbagai peralatan digunakan bagi memudahkan operasi. Cara kita tangkap ni kita ada beberapa kaedah lah. Satu, kita guna gelung penjerut, penyauk, perangkap lah, sangkar. Kaedah ni yang kita gunalah, yang diterima pakai dan yang diarahkan oleh Kementerian Perumahan dan Tempatan lah, pada tahun 2014 diarahkan. Dia bagi dalam bentuk SOP lah. Jadi kaedah ini yang kita gunakan untuk tangkap anjing di tempat-tempat awam. Jadi kaedah ni pada kita memanglah peringkat awal tu agak ada kesukaran. Tetapi bila dah lama kebiasaan menggunakan alat ini dah memudah kepada kita lah. Tahun ini sebanyak 1,300 anjing dalam distres telah ditangkap dengan 364 daripadanya telah diserahkan kepada pihak NGO. Sementara itu 161 dituntut kembali oleh pemilik, manakala 826 dilepaskan di tapak pelupusan sisa pepejal anjing di Papan Batu Gajah. Baik, saya kini berada di tempat pelupusan sampah di Papan untuk proses terakhir pembuangan anjing jalanan yang telah ditangkap oleh pihak MBI. Baik, setelah ditangkap, anjing ini telah ditahan di dalam sangkar dan dibiarkan selama 3 hari untuk proses tuntutan. Jika tiada tuntutan dibuat, anjing ini akan dilepaskan di sini untuk pembebasan. Dalam pada itu, Pusat Pelupusan Anjing di Batu Gajah telah menempatkan sebanyak lebih 500 anjing dalam distres dan kos pengurusan haiwan itu bernilai RM200 seekor. Isu ini juga mendapat perhatian Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sandra Ng Shai Ching. Yang pertamanya kesedaran kalau pada peringkat pemilik anjing tu mungkin masih kurang yang menjalankan pemandulan pada anjing yang dipelihara. Jadi apabila anjing beranak, mereka ambil tindakan untuk buang begitu sahaja, dan juga sikap kurang tanggungjawab, mereka tidak memastikan anjing yang mereka tidak. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razim, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.